saya masa main dengan Real Act tu, saya banyak buat lagu-lagu ekspedisi. Lagu ekspedisi kan banyak lagu-lagu hardcore, downstroke semua kan. Itu memang saya terasa sakit, sampai sekarang pun kalau musim sejuk apa saya sengilu. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi kita di siri yang ke-17. Okey. Di siri yang ke-17 ni masih menceritakan tentang kecederaan saya akibat terkena mesin rumput ni sebelah sini. Luka dah kecil dah. Dah 30 tahun yang lalu kan. Luka pun dah tak berapa nampak. Tapi sakit dia sampai sekarang masih ada lagi. Kalau cuaca sejuk, sakit lah. Sebenarnya masih sakit lagi. Ada masa-masa dia lah, dia tak boleh kena cuaca yang sejuk, dia akan macam berdenyut-denyut, rasa macam nyilu. Jadi menceritakan kisah masa zaman tu, zaman saya kena kemalangan ni pada tahun 1987. Masa tu nak mengambil masa untuk sembuh memang lama, terlalu lama. Lebih kurang dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya kena, tak silap saya, sebulan sebelum puasa masa tu. Lepas tu sebulan lepas tu menyambut puasa, lepas tu hari raya. Lebih kurang sebulan selepas hari raya baru saya start praktis balik dengan Zaini, dengan Zaid. Dengan penyanyi, tak ada penyanyi. Saya call Zaini. Zaid cakap, hari raya pun Zaini ada datang rumah saya, dia melawat lah saya punya kecederaan apa semua. Tengok dia punya luka tu dah okey lah, cuma kesan-kesan jahitan tu nampak cala-bala macam tu. Tapi sekarang dah okey lah, saya dah letak ubat, nampak sangat. Masa tu Zaini datang rumah, dia cakap dengan saya, "Jak, boleh ke kau main gitar lagi ni, Jak? Aku risau lah kau punya cedera ni." Kita kan, "Tak apa Zai, tunggu dulu lah masa sebulan, nanti kita praktis. Kita praktis 3 orang pun tak apa." Masa tu saya dengan Zaini memang dah tak berapa rapat lah, kami buat hal masing-masing lah. Saya pun duduk rumah, tolong mak saya buat kuih, Zaini pula buat kerja kat Pasar Keramat. Jadi kami jarang bertemu. Jadi lebih kurang dalam sebulan selepas hari raya, masih dalam suasana hari raya lah, ujung-ujung Syawal, saya call Zaini. Saya cakap, "Zai, jom kita jamming dengan Zaid apa semua." Ya. "Kau boleh ke Jak? Try lah Zai. Kita try lah selagu 2 jalan. Kita jalan muzik lah, vokal tak ada." "Okey, nanti aku beritahu Zaini," dia kata. "Nanti aku beritahu Zaid," Zaini cakap. Lepas tu, jumpalah dia orang kat Taman Komplek. Kita orang jamming lah kat studio mana, studio Amira kot, tak ingat. Lepas tu praktis lagu, jalan selagu okey. Wah, saya dah happy dah, seronok dah. Saya jalan 1 lagu dah jalan cantik kan. Lepas tu jalan 2 lagu saya rasa macam sakit-sakit sikit, macam lenguh lah, sengal-sengal macam tu. Habis juga lagu kedua tu, jalan muzik tak ada vokal. Masuk lagu yang ketiga saya rasa macam nyilu, rasa macam mana macam kebas-kebas kat belakang ni. Lepas tu saya tak boleh nak habiskan lagu yang ketiga tu. Saya main tangan saya pegang rasa macam sekebas. Saya berhenti main kejap, saya pegang tangan saya rasa kebas. Zaini tegur saya, okey kejap kata. "Tak boleh lah Zai, aku rasa macam sakit sangat Zai. Rasa macam lenguh, tangan tu rasa macam lenguh." Saya letak tangan macam ni lah. Zaid pun cakap, stop dia kata. "Macam mana?" Dia cakap, "Tak boleh, kau tak boleh lagi." Zaid cakap, "Bahaya lagi tu," dia cakap. Lepas tu Zaid pun hantar saya dengan Zaini naik teksi Zaid lah, hantar ke sampai ke Pudu. Dalam perjalanan tu Zaid nasihat lah saya macam-macam. Tak payahlah kau relax dulu, ataupun kau cari macam perubatan tradisional ke, cara lain lah selain daripada perawatan hospital. Cuba cari alternatif lain, dia cakap. Lepas tu saya balik rasa sakit yang teramat sangat sakit. Saya nak bergerak pun dah tak boleh, saya letak tangan macam ni je. Saya tak cakap dengan mak saya pergi jamming. Saya tak cakap pun, saya cakap jumpa kawan kat Pulau Raya, kawan kampung, dia nak balik kampung jumpa kat Pulau Raya. Cakap macam tu.
Dia punya sakit jangan cakap lah masa tu. Dia diam je. Saya tu masuk dalam bilik, duduk diam-diam. Habis dah sakit, dah bertambah-tambah sakit, saya duduk dalam bilik kat rumah mak saya di Balai Polis Pudu. Saya pun keluar cari satu ubat painkiller. Ubat tu makan 2 biji. Dapur cek panas saya minum. Tak tahan, sakit sangat. Saya rasa menyesal pula saya pergi praktis saya pergi jamming dengan Zaini dengan Zaid. Rasa menyesal pula rasanya. Tapi nak buat macam mana, dah kena kan. Bila kita dah minat main muzik, nak main, kita mestilah nak juga benda tu. Jadi itulah macam tak sabar-sabar. Kita minat muzik. Berapa bulan saya tak pegang gitar masa tu. Dekat 3 bulan 1, 2, 3 bulan, 4 bulan. Dekat 4 bulan lah, lebih kurang macam tu lah. Dah sakit sangat, saya tidur. Nak makan ubat, saya tidur. Masa dah petang kan, saya tidur. Malam tu saya tidur terus. Bangun besok pagi, tengok bengkak macam ni bengkak dah. Gosong macam ni. Dah macam Malik Noor dah lengan saya masa tu. Saya lagi lah tambah kecut. Bengkak, tangan pun tak kebas hilang lah. Tapi tangan tu macam boleh bergerak-gerak lagi lah. Boleh gerak sikit-sikit, tapi gerak sikit sakit. Gerak sakit, dia tangkap kat urat-urat sini kan. Saya termenung kat dalam bilik seorang-seorang. Fikir macam mana ni, aduh. Rasa nampak gaya macam ni saya dah tak boleh lah nak main gitar dah. Memang rasa lain lah, rasa menyesal pun ada. Datang KL nak main muzik, kerja macam ni, lepas tu kena pula tangan cedera. Apa saya nak buat ni? Tak apa, saya tabahkan hati saya juga. Saya tabahkan hati, saya relax, saya kontrol perasaan. Lepas tu mak saya tanya, kau asyik berkurung je kat bilik ni, kenapa? Tak ada apa lah mak, sajalah juga. Penat lah nak relax sekejap. Kat seminggu saya tak tolong mak saya buat kuih. Mak, abang tak boleh tolong mak buat kuih lah sekarang ni, nak rest lah dalam seminggu je kak. Saya tak bagi tahu yang tangan saya sakit. Saya duduk diam je dalam bilik, rela dengar lagu apa semua kan. Saya tak nak beritahu mak saya, saya tak nak susahkan hati mak saya kan. Saya diam. Lepas tu selang seminggu tu dah okey lah, dah reda sikit. Dah reda, saya pun pergilah ke Taman Komplek, jalan-jalan, pusing-pusing Taman Komplek, pusing-pusing tengok member-member, band member semua jamming-jamming kan. Rasa macam masa tu saya rasa macam tak tahulah, satu perasaan yang orang kata macam kita nak buat sesuatu tapi dah tak boleh nak buat. Macam impian yang macam kita dah kehilangan sesuatu lah. Kita tengok member praktis jamming apa semua, tapi bila kita nak buat kita memang dah tak boleh, tangan dah sakit. Jadi 1001 perasaan lah dalam pemikiran saya ni. Fikir macam-macam, fikir keras, hampa apa semua. Saya tak tahu nak bayangkan lah perasaan saya macam mana waktu tu. Tapi macam itulah yang saya rasa. Bila free kat rumah je, saya dengar lagu rock. Rasa free je kat luar, saya keluar ke Taman Komplek, tengok member jamming. Jadi lebih kurang dalam sebulan macam tu lah, lebih kurang lama jugalah. Saya kerja saya macam tu je lah, pergi Taman Komplek, balik rumah apa semua tu member jamming. Lalu saya fikir-fikir macam mana ni, nak main muzik dah tak boleh, hari-hari tengok member jamming kan. Saya pun buat keputusan balik kampung lah. Kalau saya duduk KL, kerja pun dah tak ada, saya tolong mak buat kuih ke. Lepas tu nak tengok member-member jamming, rasa gian nak jamming, nak praktis apa semua nak tengok. Tapi tengok je lah, kita nak main muzik dah tak boleh. Jadi saya balik kampung. Saya ambil keputusan balik kampung. Saya beritahu lah mak saya nak balik kampung lah, mak nak balik kampung lah mak. Dia kata, kau kampung nak buat apa? Tangan kau dah macam tu, dia kata kan. Baliklah mak, tengoklah macam mana pandai-pandai lah kampung lagi. Habis tu mak saya pun cakap, eloklah tu, kau jagalah tanah arwah yang kau tu, kau jagalah rumah tu, duduklah elok kampung, buatlah apa yang patut. Mak rasa kau pun dah tak boleh nak main muzik tu. Tu saya pun balik lah. Balik naik bas kat Blue Raya, bawa gitar je, gitar tu saya bawa juga. Habis gitar nak tak mahu mak saya nak buat apa, saya bawa lah gitar tu. Usung gitar yang dah tak bermakna lah bagi saya. Gitar yang dah tak bermakna. Saya balik, naik bas, turun sampai Sabak Benam, naik bas express, saya naik 2 bas. Daripada KL ke Sabak Benam, 1 bas. Daripada Sabak Benam ke kampung saya 1 bas. Sampai Sabak Benam tu saya turun. Sebelum turun bas, belum ambil bas ke kampung saya pusing-pusing dekat satu kedai kaset. Kedai kaset Sabak Benam, saya turun-turun situ, masuk kedai kaset tu, album Search yang ketiga keluar.
beli kaset tu. Kaset ketiga Kumpulansa. Pada dalam tu mengandungi lagu-lagu Pandasia Belah Madu, Gadisku, Gelora Cintaku. Banyak lagu-lagu dalam yang sedap-sedap kan. Dah beli kaset semua balik. Balik sampai rumah. Sampai kat rumah, sampai kampung, saya dah jadi temanggu-manggu. Saya rasa macam satu dunia baru lah. Kawan dah tak ada, Irham dah tak ada, Abu dah tak ada. Ada tak ada pun Naim, Abang Abu seorang. Dia lah member saya, layan rockers, layan lagu-lagu rock. Yang lain semua dah, memang dah lengang, kampung saya dah lengang masa tu. Duduk seorang-seorang, saya terbayang Abu datang naik basikal. Macam satu igawan. Terbayang motor Irham. Irham dulu dia pakai motor Honda Hawk. Motor Honda Hawk tu, daripada jauh dah dengar dah bunyi dia. Dulu kalau saya duduk kampung, dengar motor tu, saya dah tahu Irham datang. Kadang-kadang bila saya duduk seorang-seorang, saya terngiang-ngiang macam suara motor Irham tu ada, terdengar. Parah betul. Tapi semua tu saya punya ikawan. Saya terlampau kekosongan masa tu. Abu tak ada, Irham tak ada, apa tak ada. Jadi saya nak cuba lupakan dunia muzik rock ni. Saya memang cuba nak lupakan. Saya pun jumpalah Ayah Isa, Pakcik Rahmat. Saya pulangkan parang yang dia bagi, ada 2 bilah parang, satu untuk Isa, satu untuk saya. Yang satu tu saya pulangkan pada dia. Saya beritahulah Ayah Isa, cakap Isa dah tak ada kat KL, dia dah pergi Singapura, dia ikut adik Irham apa semua tu kan. Tapi Ayah Isa pun dah okey lah, dia kata tak apalah, saya nak cari rezeki apa semua kan. Dah duduk kampung dah tak ada apa, buat apa, saya berkawan dengan Ayah Isa lah, saya jadi pekebun lah. Berkebun, cerita pasal kebun apa semua. Lepas tu saya tunjuk dengan Ayah Isa cedera saya ni. Terkejut Ayah Isa tengok, uish kau ni macam mana boleh kena macam ni kan. Macam ni kalau kau nak main gitar tak boleh. Tengok apa jadi, kau pergi Kuala Lumpur bersungguh-sungguh bekerja nak main muzik, lala jadi macam ni. Apa dah jadi pada kau ni? Kalau kau berkebun kat kampung tak adalah kena cedera sampai macam ni. Dah benda nak kena kan. Tapi okey lah, Ayah Isa orang tua, dia banyak bagi nasihat saya apa semua. Saya cakap dengan Ayah Isa, saya dah tak nak main muzik lah pakcik, saya nak berhenti lah. Saya dah tak fikir pasal muzik lah. Tapi kalau kau nak berkebun ni pun tak boleh, dia kata. Alah fikir, Ayah Isa ni baik orang dia kan. Dia orang petani kan. Dia cakap macam ni lah, aku bawa engkau pergi jumpa kawan arwah ayah kau, Cina Aming, dia kata. Dia memang rapat sangat dengan ayah kau ni dulu. Dia boleh kerjakan kebun, usahakan kebun kau, dia kata. Dia ramai pekerja, kata kan. Esok kita pergi. Jadi masa tu saya pergilah dengan Ayah Isa. Pergi dekat rumah Cina Aming tu. Dia memang satu toke lah, dia buat perusahaan pertanian lah, siasat pertanian, kelapa, koko semua kan. Lepas tu jumpa Aming. Dia cakap dengan saya, oh ini siapa ini? Muka super Iyas lah, dia kata. Ayah saya nama Iyas kan. Ayah Isa cakap lah, ini dia punya anak. Oh sudah besar lah, cakap. Ayah Isa cerita lah dengan Aming tu, cakap masalah saya apa semua, tak boleh nak kerjakan kebun apa semua. Jadi Aming tu setujulah dengan apa yang Ayah Isa sarankan tu. Suruh jaga kebun apa semua. Jadi Aming ni letaklah orang dekat kebun tu, kerjakan kebun. Jadi saya cuma pantau-pantau je lah. Saya duit tu kira macam hasil tu bagi dua lah dengan Cina Aming tu. Sebab saya dah tak boleh nak berkebun, tangan saya dah sakit. Saya duduk rumah je lah macam tu. Gadisku sari mewangi bagai disiram selautan kasturi. Ialah gadisku. Kawan dengan Ayah Isa, saya memang tak ada kawan masuk kat kampung. Ada pun Naim, Ayah Isa, 2 orang tu je lah. Yang lain semua kawan-kawan dah memang ada pun ada lah, tapi bukan kaki muzik lah. Saya pun tak rapat lah, jumpa hai macam tu lah. Tapi saya rapat dengan arwah Ayah Isa, selalu pergi di lepak rumah Isa. Rumah pun dekat. Jadi suatu hari tu saya terjumpa lah seorang perempuan, nama dia Lala. Nama dia Ramlah, orang panggil dia Lala. Itu adalah adik Isa. Adik Isa. Jadi saya tak sedar adanya Lala ni. Masa dia kecil pun saya sekolah menengah. Masa saya remaja pun dia duduk kat asrama.
Jadi satu masa lepas Malaysia dia pun balik pada asrama. Saya pun terkejut, saya berkenal dengan dia, saya tanya lah pakcik tu, ni siapa ni pakcik? Inilah anak pakcik yang bongsu, nama dia Ramlah, ini adik Parisa. Okay. Saya berkenal, saya belum rapat pula dengan Ramlah. Saya jadi rapat dengan dia. Dah tak fikir apa kan, nak fikir muzik pun tak ada apa benda. Jadi bila saya berkawan dengan Ramlah ni, saya rasa macam dunia muzik saya ni saya boleh lupakan lah. Tak sangat lah fikir pasal muzik, sebab saya kena lupakan juga. Dunia muzik rock ni saya kena lupakan. Kalau tak, saya jadi tekanan pada saya. Saya main muzik tapi tangan cedera, tak boleh. Jadi saya berkawan dengan Ramlah ni, kawan lama. Saya pun tiba-tiba ada rasa macam cemburu kat dia, ada macam rasa macam suka kat dia. Bila tak jumpa 2 hari 3 hari, ada masa macam rindu dengan Ramlah ni lah. Tapi saya tak cakap lah yang saya sukakan dia kan, sebab dia pun masa tu dia balik, dia baru habis SPM. Lepas tu dia kata kalau lulus SPM dia nak sambung belajar, dia nak masuk asrama balik. Jadi saya taklah menaruh harapan nak luahkan perasaan saya. Tapi apa yang nyata, saya sukakan dia lah. Ada perasaan macam jatuh cinta juga pada dia lah. Dalam keadaan saya yang saya tertekan, duduk kat rumah, dah tak boleh nak main muzik. Jadi saya fikir, saya duduk rumah ni, saya usahakan kebun ni, saya berumah tangga. Cara macam tu lah saya boleh lupakan niat saya kan. Tapi masa tu saya tengok Ramlah ni pun masih muda lagi. Jadi saya pendamkan dulu hasrat tu. Kawan dengan dia macam biasa je lah, dengan Ramlah ni. Kawan-kawan yang macam biasa, apa semua. Pergi rumah dia, sembang-sembang. Ayah dia pun baik kan. Ayah dia pun suka saya berkawan dengan Ramlah ni. Sebab dia fikir saya pun ada rumah apa semua, dia boleh tahu keadaan saya. Saya pun dah cakap dengan Pakcik Rahmat tu, saya rasa saya tak boleh main muzik dalam keadaan saya macam ni. Apa semua, memang saya dah tak boleh lah nak main muzik. Ingat saya nak ubahlah kehidupan saya. Itu yang jadi Pakcik Rahmat tu macam lebih sukalah kalau saya ni berjodoh dengan anak dia kan. Jadi dalam kelamaan kawan-kawan dengan Ramlah apa semua tu lah, saya rasa memang saya first love lah dengan Ramlah ni. Tapi belum diluahkan, saya tak meluahkan, saya semua masih memendam rasa. Sebab keadaan dia masih muda, dia baru nak habis SPM apa semua kan. Gadisku termanis senyum, dia telah selalu tanpa peduli. Dialah gadisku, bila saya dah kawan lama-lama dengan dia, saya jadi makin rapat lah. Lama juga dia cuti tu, sementara itu putusan SPM kan, lama. Jadi saya kawan saya dengan Ramlah ni lah. Memang saya dah jatuh hati lah dengan dia. Itulah kisah cinta pertama saya. Jadi suatu hari tu dia balik, dia pergi ke Sabak Benam. Dia pergi Sabak Benam, balik tu dia bawa sekeping kaset. Dia cakap dengan saya, bawa saya, lagu ni best kata, album baru dia kata kan. Lagu ni sedap-sedap kata. Sekali saya tengok kaset tu, kaset apa tau? Kaset kumpulan Wings. Saya tengok Awi kat situ, punyalah terkejut saya. Tersentak lah hati saya. Awi dah jadi recording artis. Awi dah berjaya jadi artis rakaman. Alamak, perasaan saya masa tu tak tahu nak cakap lah. Saya tengok cover kaset tu kan, Awi, tapi Jojet tak ada. Awi, Black. Black ni kumpulan Babylon, macam mana Black ni boleh masuk dengan Awi ni kan? Apalah itu dia punya hal lah. Saya tengok Black, Awi, Syam, gitaris masih Syam lagi, tapi Zul tak ada, dah ganti dengan Eddie, dia basis kan. Saya tenung je kaset tu, saya tenung macam nak menitik mata saya. Saya tengok diorang ni struggle, diorang berjaya juga jadi recording artis. Ramlah tanya saya, kenapa dah? Ini semua kawan-kawan saya ni. Ya ke? Penyanyi ni Awi, dulu saya kat pertama dengan dia, selalu tengok diorang dah berjaya jadi recording artis. Oh ya ke kata, lagu dia sedap kan? Muka dia handsome kan, dia cakap. Saya dah macam ada perasaan cemburu pula dengan dia. Itu makna saya dah jatuh hati dengan dia. Tak handsome lah cakap. Saya macam cemburu, macam rajuk. Itulah dia tandanya kita dah jatuh cinta pada seseorang. Tapi saya tahu Ramlah pun dia ada menaruh harapan pada saya. Tapi cuma dia tak terfikirlah, sebab dia memang sukakan saya. Tapi saya macam mana nak cakap, dia macam bila saya tak luah, dia pun buat tak tahu je lah. Tapi
dari segi suasana masa tu memang kami saling suka lah, macam tu. Saya tahu dia pun sukakan saya, tapi lah masa tu dia pun masih remaja, saya pun masih dalam remaja jugalah. Orang kata tu cinta remaja kan. Jadi bila dia pun suruh saya pasang lah kaset tu, saya pun naik atas lah, saya pasang kaset. Dia kalau datang rumah saya, kita orang tak naik dalam rumah, duduk kat bawah rumah. Kaset player dekat atas, saya pasang itu duduk rumah, kat bawah rumah lah, kita dengar lah. Lagu album pertama Wing kan. Bila bersama di warna cinta, udahlah segalanya, tiada mentari lagi yang mengiringi perjalanan. Sedap lagu album Wing, semua lagu dia best-best. Kat situ saya rasa macam satu cabaran lah bagi saya. Sentak jantung saya bila dengar lagu-lagu pertama daripada kumpulan Wings. Saya dengar satu lagu Awi nyanyi kan. Masa tu saya punya semangat, orang cakap macam benda yang saya nak lupakan tiba-tiba timbul balik. Jadi tak tentu arah lah, saya duduk diam je cakap. Saya cakap lah, dengan Ramlah kalau kau nak balik lah, aku nak relax, aku nak duduk sorang-sorang lah. Okey lah, tak apalah kaset ni aku bagi kau pinjam lah, kata sehari besok aku ambil. Tak apalah, aku ambil lah kaset ni, aku tak nak lah dengar. Ya ambil kaset, saya buka tu, saya bagi dia pun balik. Macam tak suka je kaset ni. Tak ada apalah, cakap dengan dia, sebenarnya aku ni pun nak jadi artis macam dia juga. Tapi bila dah cedera macam ni, aku dah tak boleh nak jadi recording artis. Aku rasa macam frust, kecewa, tapi aku tak boleh nak salahkan takdir. Dah takdir aku macam ni. Jadi masa tu saya pun termenung, Ramlah pun balik kan. Saya termenung lah kat rumah, duduk diam-diam, saya kenang nasib diri saya kan. Apa yang kita cita-citakan, usahakan selama ni tak semestinya jadi kenyataan. Mungkin ada salah dan silapnya saya terlampau menyukai emosi waktu saya bekerja dengan sedikit dugaan. Disebabkan mak tak ada, abu tak ada, saya dah terbawa-bawa. Sampai kerja saya pun jadi menandakan kesan yang bahaya sampai saya aksiden. Kat situ pun ada juga kelemahan saya tahu. Jadi benda dah berlaku kan, saya pun menangis tu dah puas lah, saya menangis seorang-seorang duduk kat rumah. Dah puas dah saya menangis dengan nasib saya. Saya jumpa asing dekat kampung, jumpa Cina asing. Kadang kalau dia naik pada laut, saya jumpa dia minta ikan. Jumpa asing, jumpa asing tanya, macam mana Ahmad? Cakap. Saya ambil kelompok saya, tapi saya ambil tangan tengok sudah jadi macam oyo. Dia tengok, macam mana boleh jadi macam ni Mat? Saya kerja mesin rumput sana saya dah kena pisau, dia kata. Dia kata, dia punya nasib tak baik lah, kata kan. Tak apalah Mat, dia jaga dia punya rumah, dia punya tu tanah, dia bapak tanah pun luas. Duduk kampung kahwin sudahlah, asing cakap dengan saya. Itulah salah satunya cabaran sepanjang perjalanan saya dalam dunia muzik rock tanah air kan. Itulah salah satunya cabaran yang saya lalui sepanjang perjalanan saya nak jadi pemuzik dengan apa yang saya cita-citakan. Saya rasa menulis memang macam dah tak boleh nak capai cita-cita dah. Jadi saya dah jadi orang kampung lah. Lama saya duduk, daripada 2 bulan lepas hari raya, dari kurang hari raya 30 bulan 5 tak silap saya, raya tahun 1987. Bulan 6, bulan 7, penghujung bulan 7 tu saya balik. Bulan 7, 8, bulan 8. Bulan 8 tu album Gersang pula keluar. Alah juga yang beli. Jadi raja bisa 6. Tengok Jojet ada dekat album Gersang tu. Saya tengok Jojet, Kid, Manbai. Rupanya Jojet tak ikut Wing. Rupanya dia pergi dekat Kid. Mula saya rindu lah kat dia orang, kawan-kawan ni dah semua dah berjaya, dah keluarkan album. Jojet pun dah berjaya dengan kumpulan Gersang. Masa tu perasaan saya tak tahu nak cakap lah, Tuhan je lah yang tahu.
Ui, tak tahu nak cakap lah perasaan saya benda tu. Sejenak aku dikejutkan bersama ombak cinta luka. Perpisahan melanda kita hanya karena peristiwa itu. Kiranya saya dah macam nak gila dah masa duduk kat rumah seorang-seorang. Kawan tak ada, Abu tak ada, Ilham tak ada. Kemaru Zaman pun saya pergi rumah dia, dia pun dah tak ada masa tu. Tak tahulah dia ke mana. 2 kali saya pergi rumah dia. Mak dia, alhamdulillah mak dia sihat, ada, adik dia ada. Man mana? Man ikut lori, dia kata. Ikut lori pergi hantar ikan ke apa, tak pasti lah masa tu. 2 kali saya datang rumah Man, tak jumpa Man. Ingat nak berkawan jugalah dengan dia kan. Tapi saya tengok masa tu masing-masing pun dengan haluan masing-masing. Masing-masing nak cari arah masing-masing, kehidupan masing-masing. Jadi saya masih duduk kat rumah lah, termanggu-manggu dengan putus harapan. Saya fikir, saya nak luahkan lah isi hati saya dengan Lala ni, dengan Ramla ni. Saya cakap jatuh hati dengan dia. Saya nak berikan rumah tangga dengan dia, apa semua kan. Saya memang nekat lah. Sekurang-kurangnya saya boleh pujuk hati saya. Mungkin bila saya dah berkahwin, saya dah berumah tangga, saya boleh lupakan dunia muzik saya. Alam dunia muzik rock ni saya boleh lupakan dengan cara macam tu lah. Kalau tak, satu tekanan bagi saya. Bila saya tengok kaset Wings, saya tengok kaset Gersang, oh dah rasa macam tak tahu nak cakap. Jadi satu hari tu saya pergilah rumah Isa, rumah Pak Cik Rahmat. Pergi. Saya ingat saya nak pakai diri saya lah, saya nak cakap dengan ayah Isa lah pasal hal ni. Tapi saya dapat tahu Ramla dah tak ada, dia dah pergi ke masuk asrama, sama belajar. Jadi saya penamkanlah saya diam lah, saya buka cerita lain lah. Saya masih mau saya kebun apa semua, duduk simbang-simbang. Memang saya tak sempat nak cerita apa-apa dengan dia. Jadi Lala pun dia, Ramla ni pun dia tak tahu kan saya menaruh hati dengan dia. Walaupun saya tahu dia sukakan saya dan saya pun sukakan dia, tapi kami saling tak berterus terang. Jadi dia terputus macam tu je lah. Ayah Isa banyak membantu saya. Dia cakap dengan saya, luka awak ni rasanya boleh rawat, cuba rawatan tradisional. Jadi dia bawa saya jumpa dengan seorang brother Jaka. Ini memang pakar dalam perubatan tradisional lah. Dia pun pandai mengurut apa semua. Jadi saya berurut dengan brother Jaka ni lah. Brother Jaka ni memang dia banyak ilmu lah. Ilmu persilatan, ilmu perubatan, ilmu bomoh apa semua. Mengurut apa semua. Jadi dia banyak rawat luka saya ni. Tujuan dia pun untuk supaya saya boleh berkebun lah kan. Kalau kata nak untuk main gitar tu, saya masih dah tak mimpi pun saya boleh main gitar balik. Saya dah takut, dah fobia jadi lengur. Sampai sekarang pun masih rasa lengur-lengur sebenarnya. Kalau dulu semasa saya form dengan Real Act, saya main lagu-lagu ekspedisi. Lagu ekspedisi banyak lagu-lagu hardcore. Memang saya rasa sakit. Kalau saya buat konsert dengan Real Act selama 1 jam setengah, memang terasa rasa lengur gila. Tapi kalau saya bawa lagu-lagu Melissa, kurang lah. Kalau dulu masa saya konsert dengan Melissa, tak terasa sangat. Sekarang Melissa dia konsep hard rock macam lagu ekspedisi. Saya masa main dengan Real Act pun, saya banyak bawa lagu-lagu ekspedisi. Lagu ekspedisi kan banyak lagu-lagu hardcore, Downstroke semua kan. Itu memang saya terasa sakit. Sampai sekarang pun kalau musim sejuk apa, saya sengilu. Itulah kesan dia. Sebab tu saya fikir-fikir di usia tua saya ni, lebih baik saya main gitar lah. Main gitar macam tu, saya menyanyi lebih kurang, itu je lah. Jadi itulah untuk kisah siri yang ke-17. Nanti ikutilah siri kisah yang ke-18, macam mana saya ke KL, macam mana saya boleh sembuh saya punya luka ni. Jadi jumpa di siri 18. Jangan lupa like, subscribe dan share pada semua kawan-kawan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat menjalani ibadah puasa.